Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, 5 waktu sehari semalam, itu pun subuh 2 rakaat aja bangunnya, tapi naknya 2 rakaat saja. Berapa kali sujud? 4 kali saja. Sikit tuan-tuan, ya, sikit sebenarnya. Allah Ta'ala minta tu sikit. Allah Ta'ala minta kepada kita berpuasa sebulan daripada 12 bulan. 11 bulan makan agama, ya, siang nak makan, malam nak makan, pagi nak makan, petang nak makan, makan, ya. Tak cukup di rumah, pergi ke kedai. Tak cukup kedai, telefon je. Sekarang ni kan, dulu je sampai je lah ke rumah, ya. Apa lagi? Tak cukup, ya. Daripada 12 bulan, sebulan Allah Ta'ala minta. Ini yang fardu yang wajib kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala minta kita bayar zakat. Berapa banyak zakat kita? 2.5%. Kalau zakat fitrah, kalau tak ada reta, bayar zakat fitrah. Berapa ringgit? RM7 setahun. Dibahagikan dengan 12 bulan berapa? Ya, kalau RM1 sebulan, baru 7 bulan, lebih kurang adalah 8 kupang je sebulan bayar zakat fitrah, ya. Itu pun malah ada juga yang lepas, terlepas RM7. Rokok berapa sekotak hari ni? Siapa? Semua diam je, ya. Kami tak isap rokok Ustaz, kata. Iyalah koma, pandailah, ya. Koma beli rokok rokok seludup memanglah murah. Cuba pergi kat Petronas tu, ya. Saya ingat dulu zaman ialah tahun 90-an dulu, saya parti harga rokok, tak tahulah, rokok Suria tu kan, baru RM2.5, ya. Rokok, ya lah, rokok Dunhill tu baru tahu RM3 ke yang 20 batang kan. Rokok Suria sekarang apa tak tahulah. Nak dibandingkan dengan zakat fitrah kita, ya, Allah sikit no. Kemudian zakat harta kita 2.5%. Itu je Tuhan minta. Itu pun kalau cukup haul dan nisabnya. Cukup simpanan kita lebih kurang 85 gram emas, keluarkanlah 2.5. Katalah lebih kurang sekarang ni 15,000. Daripada 15,000 tu tarik 2.5%. Tuan-tuan kasih oleh Allah, sikit sebenarnya Tuhan minta pada kita. Bukan Allah Ta'ala nak untuk dia, tidak. Allah Ta'ala Maha Kaya, tapi ambil pulangkan kepada manusia. Disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Haji berapa kali pergi? Sekali seumur hidup. Berapa hari sekarang ni, berapa naik harga haji? Dah 13,000 kan, 13-14,000 lah kan. Itu pun rasa mahal dah. Oi, mahal. Koma pakai kereta, tukar setahun ni hidup, tukar kejap kereta ni puluh ribu, ya. Tak ada, ya, tak ada rangat pun, ya. Haji seumur hidup sekali. Oi, naik harga haji. Ya. Berkira kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajipan yang Allah Taala minta daripada kita. Sangat-sangat sedikit. Lebih sedikit daripada kita memberi makan kepada anak kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya. Sekiranya kita selesai yang fardu ini, ada sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya buat yang fardu saja, saya tak tambah apa pun daripada sunat saya buat yang fardu aja, dalam masa yang sama saya meninggalkan semua perkara yang haram, adakah saya masuk syurga?" Nabi jawab, "Ya." Ya. Ya. Masuk syurga. Syaratnya jangan buat benda yang Allah Ta'ala haramkan. Dia buat apa yang Allah Ta'ala wajibkan aja. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Kemudian
kita tambah lagi dengan ibadah sunnah sebagai pengabdian diri kita kepada Allah. Tuan-tuan, makan nasi kita mesti nak lauk. Sekarang ni orang beli nasi lemak, kalau nasi lemak dengan apa? Sambal semata-mata. Telur ada lah, ada juga telur sebiji belah 12 ya. Belah 12 tu kata macam agak-agak je pegang gigit gitu. Timun usah mandang, tak ada dah timun nasi lemak ni ya. Ibadah kita macam itulah kalau itulah semata-mata. Tapi nak ke kalau kita hidangkan orang, tetamu datang, kita bagi nasi lemak, telur belah 12, lepas tu sambal ya. Ikan bilihnya kaih baru jumpa, yang lain semua bawang. Apa perasaan ya? Orang apa tak apa, yang diberi makan ni besan. Macam mana? Laih betul besan kita ni. Ikan bilih pun tak mandang di rumah, telur pun kata nak dikaut pun terlekat lagi dekat bawah tu ya. Cedok hancur, tak mau dah gitu kan. Begitulah kita mengabdikan diri kepada Allah, bukan sempurna tapi ditampal dengan ibadah sunnah. Macam nasi lemak tadi ya, nasi lemak kita ya, bukan nasi biasa, nasi lemak nyo kukuh, bukan kukuh mesin, kukuh lama tu kerung kukuh ya. Rameh sendiri santannya, korek sendiri hadiahnya, ditebas sendiri daun pandannya. Barulah buka periuk nasi tu, tarik nafas pun sedap. Sedapnya bau, kata kan. Ini bukan beras biasa, ini beras siam, kata. Beli hari tu pergi ke Thailand, pergi ke Kelantan, bawa masuk di seluduk ni katanya. Udah kawan tu susah nak makan. Halal ke tak halal ni katanya ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah ya, maka begitulah nasinya, baunya sedap. Timunnya tu bukan sekadar timun biasa, dikupas elok-elok, digaris elok-elok dengan gerpu, dipotong elok-elok. Nampak rupa cantik timun ni ya, bukan dipotong gitu macam potong timun sate je, ikut baru segi aja, tidak ya. Kemudian telurnya ada belah elok pula tu, bukan belah 12 dah, belah 2 ya. Telur pun bukan saiz C, saiz A, grade A, belahnya elok ya. Yang mana terkupik sikit tinggal tepi ya, tak biar bulat cantik je telurnya tu. Kemudian sambal ikan bilihnya tu manis-manis sikit. Ikan bilihnya pun ikan bilih garing, dua pula tu jenis, satu mata biru, satu hak biasa punya. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kacang ya. Kacang goreng sedap, tak ada hangit, elok dikacau, bukan jenis main tinggal sambil goreng lepas tu tengok YouTube, tak ada. Memang digoreng elok. Kemudian tuan-tuan yang paling tak tahan sekali, ada papadem. Barulah sedap nengoknya nasi lemak tu ya. Ini bagi nasi lemak, kata telur pun benda ni kan, telur ada setengah tu senang je, goreng hancurkan telur tu, haidang telur hancur je. Begitulah kita ibadah kita dengan Allah, bukan sekadar yang wajib saja ya. Kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, supaya ibadah kita yang tidak kemas ini tadi ditampung dengan ibadah-ibadah yang lain agar dia menjadi sempurna. Sebab itulah kita digalakkan untuk banyak bersedekah, kerana mungkin ada di sana kita ada rezeki-rezeki kita yang syubhah ya, yang tidak kita sedar. Sebagai contohnya, contoh yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa kita kerja tu, kita claim tu, kita tak tahu berapa batu ataupun berapa kilometer sebenarnya ya. Sekarang ni senang ya, pakai Waze saja dia dah bagi tahu dah berapa kilometer ya. Sekarang ni dia suruh print pula lagi
Ya, tolong printkan benda ni. Betul ke 36 km? Bukan 40 km. Dulu kita kata 36, halang 36, cukupkanlah 40. Kan 4 km. Ya tak? Kalilah dengan 5 kupang, RM2 aja makannya tu. Jadi rezeki syubhah. Ya. Jadi hak tu yang kita kena banyakkan bersedekah untuk membersihkan harta-harta kita. Dan zakat ini pada istilah bahasanya an-numu wa ziyadah. Ya. Zakat ini maksudnya tumbuh dan bertambah. Ya, bukan hilang. Ya, tumbuh dan bertambah. Jadi jangan kita berkira ya bab zakat ini. Ibu-ibu ya, mana ada meh-meh yang lama tu, ialah kadang meh pusaka putus ke apa ke, kita simpan tak berpakai pun. Ya, cuba timbang kan. Kukut ada 85 gram emas, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, maka ibadah sunnah di sana ada ibadah sunnah yang sangat-sangat dituntut. Ada ibadah sunnah yang dituntut. Ya, ibadah sunnah yang sangat dituntut, contohnya sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini dituntut kita melakukannya. Kemudian dituntut kita membuat sunat witir dan sunat duha tiap-tiap hari. Ada di sana puasa yang sangat dituntut walaupun dia tidak wajib. Contohnya puasa 6 daripada Syawal. Ya, setelah kita selesai Ramadan, kita puasa 6 daripada Syawal. Kemudian ada satu puasa yang besar lagi. Puasa apa namanya? Puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah baru ni. Puasa ke tak puasa? Puasa, ya tak? Alhamdulillah. Yang tak boleh puasa, beri makan kepada orang yang puasa. Ya. Dia tak boleh puasa hari tu, darah dia tinggi sangat, dia kena makan ubat. Kalau dia tak makan boleh stroke. Ya. Jadi dia kata, aku tak larat puasa dah besok, pening dah kepala ni. Sekarang aku puasa, sekarang stroke, jadi aku kena makan ubat ni. Maka dia pun makan ubat. Tapi dia kata apa? Oleh kerana fadilat memberi makan orang ni sama dengan orang berpuasa, maka pun dia keluarkanlah duit. Ambillah RM50 ni, dia tak buat makan kita buka puasa sekarang, siapa yang puasa dalam rumah ni. Macam itu. Dapat dia pahala puasa. Dia dapat pahala puasa walaupun dia tak puasa. Ya. Kelebihan sunat Arafah ini, dia dapat dihapuskan dosanya setahun sebelum, setahun selepas. Ya, dosa-dosa kecil lah. Dosa besar ni kena bertaubat. Ya. Dosa kecil ni macam mana? Dosa kecil ni contohnya kita makan hutan dalam kereta. Ya. Kemudian kulitnya tu kita buang keluar. Dosa ke pahala tu? Kalau pahala lama dah saya buat, makan pun campur keluar. Apa buat Ustaz? Nambah pahala sampai nyampai ke Peterabit ni. Dosa lah tu. Ya. Walaupun namanya dosa kecil, ya, tapi dosa ni bawa ke neraka juga. Mana ada dosa bawa ke syurga? Ya. Dosa walaupun kecil menyusahkan kita. Macam kita tak mandi, ya, 3 hari tak mandi. Apa agak-agak ni? Ya, melengkit aja, melengit aja. Apa bau macam bangkai ni? Okay. Entahlah, tak tahu daripada dulu lagi kata dah 2 hari dah berbangkai. Padahal bau dia. Nak kata macam mana? Puncanya tak mandi je. Ya, bukan nampak apa, daki tu tak nampak. Ya. Tetapi tuan-tuan, dia menyusahkan kita. Jadi orang pun tak suka. Jadi tuan-tuan ya, jadi itu kelebihan puasa-puasa sunat kita. Begitu juga dengan sedekah kita, menghapuskan dosa.
Sedekah menghapuskan dosa kita, ya, wa imma kecil wa imma besar, ya, dia menghapuskan dosa kita dan menambah rezeki kita yang baik pula, ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, hari ini ibadah ini, ya, jarang ataupun kita ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bukan berikan peluang kepada kita. Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk kita beribadah. Ada manusia yang Allah Ta'ala tak berikan dia rezeki untuk dia beribadah, dan Allah Ta'ala tak pilih pun dia. Itu macam mana tu, ya. Tuan-tuan ingat kita boleh duduk di sini ni, ya, senang-senang ke? Ya. Kalau tidaklah kerana iman kita dan tidaklah kerana izin Allah, kita tak boleh duduk di sini. Ada orang nak datang sini, tak boleh datang, ya. Aku tak boleh datang, tak boleh duduk lama, ya. Sakit pinggang-pinggang ni, ada macam tu. Ada yang dia kata aku tak boleh datang. Kenapa sakit pinggang? Tidak, kalau aku datang sakit telinga ni katanya. Ada juga begitu. Ya nak. Kita ni tuan-tuan bila datang sini, alhamdulillah banyak-banyak. Sebab takdirlah, takdir Allah Ta'ala matikan kita sekarang. Mulia tak kita mati kita? Orang kata dia tu meninggal masa tengah mengaji, seronok tak dengarnya? Seronok lah. Kalau tak, apa mati kenapa? Matinya mulutnya tercekik ke mikrofon tengah keruki. Apa cerita? Ya. Dia nganga sangat, lampu jamaah bilang ternganga sangat, lepas tu mikrofon terjatuh dalam mulutnya, lemah dia, mati situ. Macam mana? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada masa tuan-tuan Allah Ta'ala uji kita dengan cukup malas nak datang masjid surau ni. Entah kenapa lah payah sangat, ya. Orang macam ni kita pergi ziarah dia, ya, kita kena tarik balik dia, beri balik kata-kata semangat ni. Sebab apa? Iman ni dia tak stabil. Dia macam harga sawit. Berapa ketinggian sawit hari ni? 600. Sudah dah. 600 dia tinggalnya. Hari tu 1200. Diam je tuan-tuan pun, diam je, buat macam tak ada duit je. Pandai koma, ya, padahal dah berkepuk dah duit. Sekarang rasa kan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman kita ni bukannya macam iman malaikat tegak aja. Iman kita bukan macam iman para nabi, makin naik makin naik. Iman kita macam harga sawit, nurun. Sekarang ni udah nurun, ya. Ada ni juga faedahnya. Harga sawit tu pun orang menentang surau. Kalau tidak, dia mana sekarang harga sawitnya? Kami di Kuala Lumpur ni, tahan lagi di Kuala Lumpur. Mana ni? Ni sekarang ni tengah berada di Genting Highland ni, kata. Ya dah. Ya. Ke Genting Highland ni pakcik kamu baru ambil duit sawit ni tadi. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman kita ni, kata Rasulullah, yazid wa yanqus. Ada masa dia tambah, ada masa dia kurang, ya. Maka kalau ada kawan-kawan kita yang begitu lama dah tak ada kita nampak ke masjid, ya, tanya dia, ya, lama dah tak datang ke masjid surau ni, orang banyak tanya dah ni. Ya. Kadang-kadang dia tak ada semangat, ya. Aku malas dah pergi, kata. Kenapa? Terasa macam tak sedap hati lah apa. Masa tu kita tak boleh. Kalau biar macam ini, nanti lama-lama kita malas dan Tuhan cabut kita punya rasa nak ke masjid. Yang itu kita kena bagi motivasi pada kawan-kawan kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ni nikmat ni, kita boleh datang tempat paling mulia, ya,
paling mulia dalam banyak-banyak rumah di sini. Ini tempat paling mulia kita berada di sini. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ni. Bukan Allah Ta'ala perintahkan malaikat, perintahkan ikan di laut, burung-burung berdoakan kita minta ampun. Ya Allah, ampunlah orang ni, ampun orang ni, berikanlah dia rahmat, ya, kasihankanlah dia. Tuan-tuan kasih